Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 59. Qala al-muallifu, kitab Zadul Muta'allim, muka surat 59. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, perkara-perkara yang haram sebab hadas kecil. Kita ulang balik, ingat, hadas kecil ialah keadaan diri yang tidak suci disebabkan oleh perkara-perkara yang menghilangkan wuduk. Cara bersuci daripada hadas kecil ialah dengan mengambil wuduk. Bila sebut hadas kecil, automatik kita faham atau masuk dalam kepala kita, iaitu masalah batal wuduk. Berlakunya hadas kecil kerana berlakunya batal wuduk. Maka untuk mengangkat akan hadas kecil itu, maka caranya dengan mengambil wuduk. Jadi bagi orang yang terbatal wuduknya, apakah perkara yang haram? Makna haram, kalau buat juga berdosa, kalau meninggalkannya boleh pahala. Apa dia? Haram dengan sebab hadas kecil itu 3 perkara. Haram dengan sebab hadas kecil itu dia ada 3. Ada setengah kitab dia tambah lagi, tapi kita tengok dulu. Pertama, sembahyang fardu atau sunat. Apa sahaja jenis sembahyang, sama ada fardu atau sunat. Kemudian tambah dalam kitab, apa-apa yang menyerupai sembahyang. Apa-apa yang menyerupai sembahyang tu termasuklah segala jenis sujud. Sama ada sujud syukur, sujud sahwi, sujud sajadah. Lagi dalam apa sujud pun. Dan termasuk satu lagi, iaitu tawaf. Tawaf pun mesti ada wuduk. Tak ada wuduk tak boleh. Semayang tak ada wuduk, semayang fardu tak boleh, semayang sunat tak boleh, sujud syukur tak boleh, sujud apa lagi tadi? Sujud sajadah tak boleh. Lepas tu tawaf pun tak boleh. Yang kedua ni ada tulis dah. Tawaf fardu atau sunat. Tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Bila sebut semayang fardu atau tawaf fardu, jangan nampak yang semayang 5 waktu tu saja. Fardu ni kena faham gini. Semayang fardu tu 5 waktu. Apa lagi yang dinamakan semayang fardu? Semayang qada. Qada pun fardu juga. Sebab dia tertinggal semayang dan sebagainya, bangkit lambat subuh. Subuh tu wajib qada, bukan sunat. Wajib. Jadi bila wajib, qada pun
Fardu. Banyak kadang orang terlepas pandang benda ni. Buat relax-relax, buat lengah-lengah tak boleh. Sebab tu fardu kan, wajib. Tawaf gitu juga. Tawaf yang fardu tu tawaf kita mengerjakan haji lah. Tapi di sana dia juga bukan tawaf tu saja. Tawaf apa lagi yang jadi wajib juga? Tawaf nazar. Kalau dia berjanji, bernazar, kalau aku dapat macam ni, aku dapat macam tu, dapat kahwin dengan orang ni ke apa, aku mewajibkan diriku, aku bernazar, aku nak tawaf Kaabah. Wajib tawaf. Tawaf tadi tu jadi wajib, walaupun bukan dengan jalan haji dan sebagainya. Begitu juga korban. Korban asal hukumnya sunat. Siapa nak masuk, masuklah. Siapa tak masuk, tak dapat apa-apalah. Yang masuk boleh pahala, dapat binatang tunggangan di padang mahsyar nanti. Gitu. Tapi kalau dia bernazar, maka jadi wajib korban tu. Korban tu jadi wajib. Saya bernazar tahun ni nak buat korban. Jadi wajib korban tahun ini. Kalau dia kata tahun depan wajib. Ikut pada dia nazar lah. Nazar ni maknanya berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang janji dengan manusia pun kena kena tunaikan, apatah lagi janji dengan Allah. Ketiga, menyentuh Quran atau ni kitab kamu tulis apa? Di eja ni macam mana? Mim nun nga ada gah? Kat cetakan tak ada. Dia cetakan tu dia dah betulkan tu. Ni kitab lama. Menyentuh Quran atau menanggungnya. Okey, baik. Kita pergi satu-satu. Menyentuh dulu. Menyentuh tak semesti dengan pegang. Pegang gini, pegang ni maknanya kita genggam dia. Kemudian genggam tak semesti, pegang tak semesti angkat. Angkat gini. Tapi nak angkat mesti pegang. Mana boleh tak angkat tapi tak pegang. Tapi maksud menyentuh, walaupun tak genggam, walaupun tak angkat segini. Ni sentuh. Pegang, sentuh. Tu bahasa dia. Jadi menyentuh Quran, tak ada uduk tak boleh. Okey, kemudian kita nak faham apa tu makna Quran. Quran ni di dalam satu buku atau satu kitab yang lengkap 114 surah, barulah dinamakan Quran. Tetapi sekiranya dia bercerai-cerai, macam ada kat atas tu ke mana dah, ada Quran yang ikut surah. Satu buku surah Baqarah, satu buku surah Ali Imran, satu buku surah An-Nisa. Contoh dia bahagi-bahagikan begitu. Jadi bila bahagi-bagi begitu, itu bukan dinamakan Quran. Itu kita panggil buku lah. Ataupun kitab surah Baqarah, ataupun lagi buku Yasin. Kita baca tahlil, itu bukan Quran, itu buku Yasin, buku tahlil. Tapi Yasin dalam tu ayat Quran. Faham? Kita nak bicaranya Quran tu. Quran mesti ada 114 surah dalam dia. Kalau ada 113 tak panggil Quran. Mesti lengkap 114 surah, mesti lengkap 6236 ayat, mesti lengkap 30 juzuk. Baru dinamakan Quran. Kemudian pula macam mana kira dengan terjemahan Quran? Begini, ulama pegang gini. Kalau dalam buku tu ada tulisan selain daripada tulisan Quran, dan tulisan yang lain itu lebih banyak daripada ayat Quran, maka dia tak jadi Quran, tetapi dia jadi terjemahan Quran atau tafsiran Quran. Macam kitab tafsir ataupun kitab terjemah, itu tak jadi Quran. Faham? Kenapa nak kena faham dia ni? Supaya boleh pegang ke tak boleh pegang, boleh sentuh ke tak boleh sentuh. Kalau Quran yang kita sebutkan tadi, yang lengkap 30 juzuk Quran tu, itu tak boleh sentuh walaupun kulitnya. Kulitnya ni pun luar ni saja, kulit je, ataupun kertas putih kosong. Kadang-kadang kan setengah Quran tu dia ada satu kertas putih tengah depan dia, itu pun tak boleh pegang. Tak ada wuduk. Tetapi kalau terjemahan Quran boleh pegang kulit dia, megang kulit dia boleh, angkat pun boleh. Terjemahan ataupun buku Yasin atau sebagainya. Yang tak boleh ayatnya. Kita buka kat dalam, ada ayat Quran, kita sentuh ayat tu tanpa wuduk tak boleh. Tak payah kata buku Yasin, kitab-kitab agama dalamnya ada ayat Quran, haram sentuh tanpa wuduk.
Bukan setakat kitab tulis di whiteboard Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada wuduk, haram pegang bismillah tu. Walaupun ditulis dengan pen je. Tapi pegang whiteboard boleh tak? Boleh lah. Pegang whiteboard pun tak boleh. Sebab whiteboard bukan Quran. Nak bagi faham, nak biar jelas. Boleh beza, mana boleh, mana tak boleh. Sebab ni soal hukum. Tu. Dan lagi Quran. Ini dalam kitab ni dia syarah pendek je. Kita ambil yang banyak-banyak kitab yang lebih panjang syarah dia. Dan lagi Quran disebut apabila ada lidi pada Quran. Kan orang dulu-dulu mengaji pakai lidi, dia tunjuk ayat ni. Lidi tu dikhaskan untuk baca Quran. Maka lidi jadi sebahagian Quran, tak ada wuduk, lidi pun tak boleh pegang. Boleh faham? Tapi lidi yang dikhaskan, jangan lidi sate pun tak boleh pegang, gigit je. Lidi yang dikhaskan, yang tak khas tak apa. Faham tak? Adapun kebetulan main jumpa, bukan khas sebab saja main jumpa gitu. Ataupun pen kita guna untuk nak buat baca Quran. Tapi ni bukan untuk khas Quran saja, nak tunjuk sebab nak ajar budak tu. Jadi ni ayat ni gini. Tu tak apa. Pen tu tak apa. Tapi kalau pen tu memang khas untuk Quran, maka pen tu jadi sebahagian Quran. Pen, tali dia, lagi penanda buku gini, warna pink ni, nampak penanda buku ni. Kalau dikhaskan untuk Quran, itu pun tak boleh juga. Ataupun kertasnya, kertas Quran tu terkeluar sikit, kan? Tu pun tak boleh juga. Kalau kertas tu terkoyak jatuh di lantai, tetap jadi sebahagian Quran, tak ada wuduk, tak boleh pegang. Dia kena faham apa makna Quran tu. Kenapa? Quran tu bukan sebarangan. Quran bukan makhluk. Quran kalamullah. Maka hukumnya berat. Jangan buat lebih kurang. Dan lagi sampai ke tahap rehal. Rehal ni, kalau rehal tu dikhususkan hanya untuk pegang, hanya untuk baca Quran, rehal pun jadi sebahagian Quran. Tak ada wuduk, rehal tu pun tak boleh pegang. Tapi hanya dikhaskan untuk Quran. Tapi kalau rehal ni kita niat nak untuk Quran pun Quran, untuk nak mengaji baca kitab pun pakai rehal ni juga. Itu dah jadi berbentuk umum. Bila berbentuk umum tak ada masalah. Yang ni yang kita sebut ni perkara-perkara yang dikhaskan hanya untuk Quran, maka ia jadi sebahagian Quran. Bila jadi sebahagian Quran tanpa wuduk, tidak boleh menyentuhnya, hukumnya haram. Sentuh gak berdosa. Tapi kalau kita jalan-jalan nampak Quran jatuh, budak-budak buat main, jatuh tergolek-golek ke atas lantai sampai habis kena lecak apa semua, kita tak ada wuduk, dah macam mana? Boleh angkat, letak di tempat yang selamat dahulu, letak tempat tinggi atas tembok dan sebagainya, kemudian baru pergi berlari ambil wuduk, kemudian baru sambung angkat dia letak di rak. Terus bawa ke rak tak boleh. Faham? Selamatkan dia dulu atas dasar darurah. Kerana darurah selamat dulu, lepas tu baru kena dia ambil wuduk dan bawa dia ke tempat yang sepatutnya atas rak dan sebagainya. Dan Quran tak boleh ditindih dengan barang yang lain, hatta pen. Hatta pen-pen apa benda ke, pemadam ke, tak boleh. Melainkan benda yang memang tadilah lidi tadi dikhaskan untuk Quran itu tak apa. Tak boleh ditindih. Lepas tu Tok Guru itu tegur, Tok Guru nampak Quran bertindih dengan kitab yang lain. Tak boleh, hukumnya haram. Tak boleh tindih. Tapi atas rak boleh tak? Ni rak Quran, lepas tu ni ada kayu juga, kita letak atas dia. Atas tak ada masalah. Yang tak boleh direct terus, maknanya Quran tu menanggung berat sesuatu benda. Tak boleh. Sebab Quran lebih mulia daripada segala-galanya. Malah Quran syafaatnya itu syafaatul kubra, syafaat yang paling besar sekali. Lebih besar daripada syafaat Nabi sendiri. Kerana Quran ni kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah. Jadi kena jaga betul-betul Quran tu. Tak boleh tindih. Ataupun kadang-kadang kita susun buku menegak macam ni kan. Katalah yang ni Quran, yang ni buku lain. Kemudian dia sengit gini. Quran ni menanggung tak berat buku ni? Dikira menanggung, tak boleh juga. Jadi jangan, kena cek betul-betul. Jangan buat lebih kurang. Takut kita semua menanggung dosa nanti. Cek betul-betul. Pastikan jangan tindih. Okey, baik. Itu dalam bab menyentuh Quran. Atau menanggungnya. Menanggung maksudnya mengangkatnya.
Menanggung situ artinya mengangkatnya. Quran kita angkat. Sama ada angkat Quran direct atau angkat benda lain beserta Quran. Contohnya macam orang buat hantaran Quran. Contohnya orang buat hantaran Quran. Katalah ini talam ataupun dulang dia tu. Lepas tu dia letak Quran. Kan ada kan orang buat hantaran bawa gitu kan. Kalau tak ada wuduk, kalau dia niat tu niat angkat Quran, hukumnya haram. Sebab dia dikira menanggung Quran. Tapi kalau dia niat, aku bukan angkat Quran, aku angkat talam atau aku angkat dulang, boleh. Bezanya dari sudut niat saja. Tu niat tu penting. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniat. Tu. Jadi tengok. Sama juga bawa kereta, dalam kereta ada Quran. Kalau dia niat bawa Quran, hukumnya haram bawa kereta tu. Tapi kalau dia niat aku bukan bawa Quran, aku bawa kereta, tapi Quran ada sekali. Itu dimaaf, tak ada masalah. Boleh. Dia begitu. Tak kira lah macam mana sekalipun. Boleh tak Quran letak kat dalam seat motor bawah tu? Apa hukum? Letak Quran dalam seat motor. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ada pendapat lain? Semua sepakat ijma' ulama pondok An-Nur. Boleh? Boleh. Boleh, memang boleh. Siapa kata tak boleh? Letak je lah. Jangan duduk. Letak saja tak ada masalah. Betul tak? Yang salah duduk. Bila duduk baru ada menunjukkan tidak menghormati Quran. Sama juga ulama jawab, letak Quran di atas lantai. Boleh tak boleh? Boleh, tapi jangan pijak atau letak kaki sebelah dia, baru ada sudut menghina. Tapi kalau tidak ada gambaran menghina, tak jadi. Tak jadi haram. Gitu. Itu kena faham. Itu kena mengaji. Baik. Baik. Itu maksud menanggung tadi. Jadi kalau tanpa wuduk tak boleh. Habis ustaz, kalau tengah bawa Quran, tahan habis dah ni, tiba-tiba melepas dekat lepung. Takkan nak lepas Quran. Gitu. Tergoleklah Quran tu. Dah macam mana? Jangan jadi bodoh sangat. Bodoh simpan sikit. Dah tahu dah terkentut, batal dah wuduk, cari tempat selamat, letak dulu Quran tu. Jangan lepas gitu je, letak dulu. Lepas tu pergi ambil wuduk, sambung balik pegang. Itu tak apa, tak jadi berdosa. Dengan kita lepas tu lagi berdosa, melepaskan Quran jatuh tergolek itu. Boleh. Gitu. Jelas tak? Kalau ada plastik, pembalut dia ada plastik, tapi khas untuk Quran, maka tetap haram juga tanpa wuduk. Jelas semua itulah maksudnya. Apa saja yang dikhaskan untuk Quran maka jadi sebahagian Quran. Jadi itu syarah dia. Syarah ni boleh rujuk dalam Matla'ul Badrain, rujuk dalam Sabilal Muhtadin, Fathul Qarib. Itu semua syarah yang dalam-dalam, tebal-tebal. Yang ni kitab nipis je. Kan? Tak apalah. Kemudian ada huraian situ. Harus menanggung Quran yang mengandungi tafsir. Ni disebut. Quran yang mengandungi tafsir, yang dengan syarat yang lebih banyak daripada ayat Quran. Tapi tafsirnya tu, perkataan dia lebih banyak daripada ayat Quran. Tapi walaupun namanya tafsir, tapi ayat Quran lagi banyak daripada tafsir, tetap jadi Quran. Yang tak jadi Quran ni, tafsir dia tu lebih banyak daripada ayat Quran. Perkataan yang bukan Quran lebih banyak daripada perkataan Quran. Maka itu baru tak termasuk dalam kategori Quran yang sebenar. Dipanggil Quran tafsir sahaja, yang lebih banyak daripada ayat Quran. Dan harus membawa wang emas atau wang perak atau cincin yang dilukiskan di atasnya ayat Quran. Harus, kalau kita pegang duit yang ada tulis ayat Quran ataupun cincin, walaupun tak ada wuduk, boleh, tak ada masalah, hukumnya harus. Sebab apa harus? Sebab masyaqqah, kepayahan. Sebab barang tu menjadi barang pakaian yang memang kita guna. Tetapi yang dibenarkan ulama di sini ialah sekadar cincin ataupun wang-wang tadilah. Adapun baju tulis ayat Quran tak boleh. Ni banyak kadang-kadang dia buat kan, kena jaga.
Bukan tak boleh tu haram macam mana, tapi kena jagalah baju tu. Bila baju tu kita tulis ayat Quran, maka tak boleh langkah, tak boleh pijak, tak boleh bawa masuk bilik air dan sebagainya. Kena jaga. Sebaik-baiknya tak perlu. Ataupun kad jemputan kahwin, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim tu depan tu. Oh, konon nampak Islamik sangat. Padahal kad tu akan jadi apa? Ghalibnya pada uruf masyarakat, kad tu akan dibuang. Bayangkan macam mana bila ayat yang suci bercampur dengan najis-najis atau benda kotor, kemudian dipijak-pijak, apa hukum? Jadi tak perlu, kata ulama. Kalau rasa benda tu akan dibuang, tak perlu diletakkan. Nak bismillahirrahmanirrahim bukan nak tunjuk kat orang dengan tulisan, tapi amallah baca bismillah dalam apa saja kita buat. Itu sebenarnya. Nah, ini amal dak surah pendek tapi kat jemputan bismillahirrahmanirrahim. Siap hadis tu. Nampak? Nak perkahwinan itu sunnahku. Nak surah pendek sunnah siapa pula mu pakai tu? Biarlah betul-betul ikut Islam tu. Dan harus membawa wang emas atau wang perak atau cincin yang dilukiskan di atasnya. Kenapa ulama mengharuskan? Kerana beberapa pandangan, iaitu cincin Nabi dan para sahabat bertulis kadang-kadang ayat Quran. Ini pengetahuan tambahan kita lah. Cincin Rasulullah kita semua tahu, tertulis Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebenarnya orang dulu-dulu cincinnya dibuat sebagai cok mohor. Bila dia tulis surat, kemudian nak cok mengesahkan itu surat dia. Macam tu. Dia cok dekat ink tu, lepas tu cok dekat situ. Nanti dia akan tertulis lah. Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Tu panggil cok mohor. Zaman sekarang tak pakai cok mohor, zaman sekarang sign, tanda tangan. Sama lah tu. Saidina Abu Bakar kat cincin ni tulis Ni'mal Qadirullah. Saidina Abu Bakar cincin dia tulis Ni'mal Qadirullah, sebaik-baik yang berkuasa adalah Allah. Tu Saidina Abu Bakar. Saidina Umar, anak suka ni, dia tulis apa kat cincin dia? Panjang dia tulis, Kafa bil mauti wa iza ya Umar. Dia tulis tu. Apa maksudnya? Cukuplah kematian itu sebagai pengajaran wahai Umar. Dia ingatkan diri dia. Bila tengok cincin ingat mati, tengok cincin ingat mati. Kita tengok cincin ingat apa? Ingat awek. Sebab awek dia bagi kan. Tu Saidina Umar. Nampak? Saidina Uthman dia tulis amantu billah mukhlishan. Aku beriman dengan Allah dengan penuh keikhlasan. Tu Saidina Uthman. Saidina Ali pendeknya dia tulis al-mulku lillah. Kekuasaan hanyalah milik Allah. Saidina Abu Ubaidah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi maknanya berdasarkan sini ulama beristihad boleh pakai cincin ada tulisan ayat Quran kerana itu menjadi amalan para sahabat. Kami dulu di pondok ni masa tu pelajar tak ramai. Batch pertama 10 orang sahaja. Lepas tu kami pergi jalan-jalan, pergi ke Lumut. Lepas tu tengok ada orang buat, ada tukang buat cincin. Kami 10 orang ni buat cincin. Buat cincin sama semua pelajar pondok kami. Tanda keakraban antara kita. Cincin tu tulis Al-Fakir As-Salik. Al-Fakir As-Salik. Al-Fakir tu maknanya yang paling fakir sekali, tak ada apa. As-Salik yang berjalan kepada Allah. Tu Al-Fakir As-Salik. Sebab dulu Tok Guru selalu tekan bab tu lah, fakir dan juga salik kepada Allah. Itu buat cincin itu. Lama-lama semua pakat duk hilang cincin tu. Anak-anak punya pun hilang. Mandi sungai hilang cincin tu. Dah tak ada dah. Boleh, tak ada masalah. Dan sunnah pakai cincin di jari kelingking, kanan ataupun kiri. Tapi kalau nak pilih salah satu, afdal kanan lah. Tapi jari kelingking. Kalau tak jari kelingking, jari ni, jari manis namanya. Itu. Tak ada orang pakai cincin di ibu jari. Itu namanya bengong. Tapi memang ada zaman lah ni. Tu kata orang tak buat, dia buat pelik. Pakai CD, gantung CD. CD nak masuk dalam radio dia gantung. Nampak? Bengong. Baik gantung spoket. Nampak? Kan? Tu. Tidak ditegah kanak-kanak. Mana tadi? Tidak ditegah kanak-kanak yang mumayyiz, yang berhadas menyentuh Quran atau papan tulis kerana mempelajari akan Quran. Budak kecil yang mumayyiz, tahu beza kan? Mumayyiz dengan baligh tak sama.
Mumayyiz ni budak tu walaupun belum balik tetapi sudah pandai, sudah bijak, sudah pandai tahu membezakan. Setengah riwayat kata dia dalam lain kitab lain dia buat contoh. Ada setengah kitab dia kata budak pandai cebok berak sendiri dikira mumayyiz. Mana tak payah kita dah nak bawa pergi jamban, dia masuk jamban dia tahu macam mana nak berak sendiri, macam mana nak basuh sendiri. Walaupun belum balik, mungkin baru 3-4 tahun, tapi cerdik dah budak tu, mumayyiz nama dia. Ataupun budak boleh membezakan antara kurma dengan arang. Kita test dia bagi kurma dengan arang. Nah, dia ambil kurma. Kalau dia ambil arang belum mumayyiz. Tapi kalau dah besar panjang pun ambil arang, jangan kata ni belum mumayyiz ni, tu kan, tu mumengong. Takkan tak tahu. Dah kalau dia ambil arang sebab nak bakar sate tak apalah. Nak ceritanya gitu. Tapi dengan sebab elatnya apa? Dengan sebab budak tu nak belajar Quran. Contoh budak kecil baru 4 tahun. Tapi pandai dah baca Quran. Kan? Kita nak ajar dia baca Quran. Padahal dia berhadas. Mungkin nak pakai pampers, dalam pampers pula ada air kencing. Boleh dia pegang Quran. Sebab dia mumayyiz dan dibolehkan, diharuskan kerana dia nak belajar baca Quran. Boleh meraihkan dia. Ada budak umur 3 tahun boleh sebut dah alif sampai ya. 3 tahun baru. Sebut makhraj tepat dah tu. Kita 30 tahun makhraj tak tepat ke? Tu budak 3 tahun sebut betul. Kan? Ain, ghain. Kita ghain. Dia ghain bukan ghain. Da ni kembung mulut. Da gitu. Bukan do gitu. Kena belajarlah makhraj huruf alif sampai ya. Huruf sa dengan huruf sa, sin sa. Lidah dalam. Tapi kalau huruf sa yang 3 titik tu, sa, lidah kena keluar. Sa. Lain bacaan dia. Kan? Tu. Gitu dah. Tayamum selesai. Lepas tu pergi tayamum. Selesai dah perkara-perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil. Tengok dulu takut ada apa-apa yang tertinggal. Okey, bagi ayat Quran yang ada dalam telefon, boleh, tak ada masalah. Cumanya bila Quran tu kita buka dalam telefon, kita nak slide dia. Kita ni ada wuduk, kita ni tak ada wuduk. Boleh tak boleh slide? Benda ni berlaku khilaf di kalangan ulama'. Ada ulama' mengharuskan atas dalil kerana ayat Quran duduk di belakang cermin. Jadi yang kita sentuh bukan ayat Quran, yang kita sentuh cermin. Itu yang mengharuskan. Ada yang tetap mengharamkan kerana dia kata walaupun dalam cermin tapi ayat tu ayat Quran. Jadi kalau nak selamat al-khuruju minal khilaf, yang sebaiknya kita keluar daripada khilaf, maka sebaik-baiknya kita jaga adab dengan ambil wuduk untuk nak pegang ayat Quran walaupun ada dalam telefon kita. Tapi kalau kita simpan tutup tak ada masalah, masuk bilik air pun tak apa. Dia gitu. Okey, boleh nak? Selesai. Baru masuk tayamum. Okey, tayamum. Tayamum pada syarak ialah menyampaikan tanah yang suci kepada muka dan 2 tangan kerana ganti daripada wuduk. Okey, faham dulu makna tayamum. Makna tayamum itu ialah menyampaikan debu tanah kepada muka dan juga tangan. Menyampaikan dengan kerana apa? Mengganti daripada wuduk tujuan dia, atau mandi, atau ganti daripada membasuh sesuatu anggota yang tak dapat disampaikan air kepadanya kerana sesuatu keuzuran dan syarat-syarat yang tertentu seperti sakit dan sebagainya. Makna kata sama ada air tak ada ataupun tempat anggota wuduk tak boleh kena air, sama ada tak boleh kena air kerana sakit atau tertutup dan sebagainya, atau juga tambahan dalam kitab-kitab yang lain, di tempatnya itu tak ada air tapi sebelah tu ada air, tapi dia takut nak pergi sana. Kalau dia tinggal sebab dia seorang,
Kalau dia tinggalkan nanti barang dia dicuri orang, boleh juga bertayamum. Kerana takut nama dia. Tayamum kerana takut. Ataupun kalau di sana tempat yang ada air tu, sini tak ada air, tapi dia tahu depan tu sikit ada air. Tapi walaupun ada air, situ ada orang jenis bunuh orang. Ataupun ada binatang buas, kalau dia pergi sana, bukan bawa balik air, dia tu mampu. Jadi hukumnya dia boleh tayamum kerana menjaga nyawa. Kerana takut tadi. Boleh? Tu. Tapi kalau malas nak turun ambil uduk kat kolah, tu tayamum kat atas tu tak boleh. Nampak? Takut kata. Takut ni, takut hantu. Takut hantu tak boleh. Nak. Ni takut yang melibatkan nyawa, takut hantu nyawa benda. Banyak ni fahaman mistik masuk dalam kita orang Melayu ni, bahawa hantu boleh membunuh orang. Buktikan pada anak mana hantu bunuh orang. Tak ada siapa. Mana ada. Mati dia tu kerana asbab lain. Nak cuma cerita dongengan orang. Mati kerana saka, mana ada. Tak ada. Mati sebab dia sakit ada. Asbab sakit ada. Tapi mati sebab jin. Jin tak boleh matikan. Syaitan iblis tak boleh matikan. Hantu tak boleh matikan. Yang matikan Allah saja. Dengan asbab penyakit. Ataupun tidak dengan penyakit. Pegang situlah. Ni takut. Jin tu baru main tingkap je. Ketekan, terbuka tingkap bilik pondok dia. Ay mambang. Kau main tingkap mambang. Takut apa? Kan? Baik, syarat-syarat tayamum. Selesai dah tadi pengertian tayamum, kemudian syarat-syaratnya pula. Syarat-syarat tayamum itu 5 perkara. Setengah kitab lebih banyak daripada ni. Sebab yang ni mungkin diambil yang penting sajalah, yang asas. Apalah, nanti kita ngaji kitab lain bertambah lagi ilmu. Pertama, ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Jadi sebab apa syarat membolehkan tayamum? Kerana uzur sakit atau tak ada air. Tu dulu syarat dia. Kalau tak sakit, sihat, tak boleh tayamum. Ataupun ada air, tak boleh tayamum. Okey, maksud tak ada air sini, okey, kita ni hurai dia. Dobit dia. Maksud tak ada air sini, walaupun ada air, tapi air tu digunakan untuk minum atau binatang ternakan, atau air tu untuk menyuci najis, dikira macam tak ada air juga. Faham tak? Maksudnya air tu cukup-cukup je. Air kolah kering habis, yang ada adalah air minum sebotol kecil. Mana botol gini ke kan? Dia minum pakai ni. Nak botol gitu, tapi memang air tu untuk minum. Cuaca pula kering, kemarau. Kalau dia ambil air ni buat ambil uduk, nanti dia mati pula tak minum air. Maka dianggap tak ada air, maka boleh tayamum. Walaupun sebenarnya ada air, tapi air tu air minum, tak boleh. Tapi kalau dia guna air ni dan dia yakin dia boleh selamat lagi, sebab dia tahu tak ada air ni sekejap je, jadi boleh pakai air ni. Bukan maksud tak boleh terus. Tengok pada kita lah. Sebab tu kita memerlukan ilmu. Gitu. Ataupun air tenakan untuk lembu dan sebagainya. Kalau kita ambil air ni buat ambil uduk atau buat mandi wajib, lembu habis mati semua. Jadi tak boleh. Air tu untuk ternakan. Jadi dikira macam tak ada air, baru boleh tayamum. Baru maksud kat dalam syarat tak ada air. Kemudian tak ada air tu pula, macam mana nak kira? Okey, kalau dia ada sangkaan zon ataupun syak, tahu tak zon? Zon ni berat kepada yakin, tapi ada sikit tak yakin. Syak tu ragu-ragu terus, 50-50, 50% yakin, 50% lagi tak yakin. Kalau zon ataupun syak, maka wajib dia cari air sekitar 300 hasta. 300 hasta bersamaan dengan 150 meter kelilingnya. Cari air dekat situ, kawasan tu. Sebelum tayamum. Tak boleh main terus tayamum, takut depan sana ada air. Tak boleh, cari dulu 300 hasta, 150 meter. Tapi kalau dia yakin memang ada air, tadi syak dengan zon, tak, yang ni yakin tempat dia tak ada air, tapi dia yakin kat luar sana ada air. Bila tahap yakin tu ada, maka wajib dia cari air sekitar 9,000 hasta bersamaan dengan 4.5 kilometer. Contoh sini pondok tak ada air, tapi dia yakin
beruah dah lebih 10 kilo Mata Aceh. Mata Aceh lah lebih kurang 4 kilo. Jadi kalau dia sangka Mata Aceh ada air, bukan sangka, memang dia yakin Mata Aceh ada air, dia telefon orang sana ada air, ada. Wajib dia pergi sana ambil air. Tak boleh tayamum terus. Jangan asal tak ada air. Dia buka pilih pertama, tak ada air tayamum. Padahal pilih tu sumbat. Pilih nombor 2 ada. Bengong ambil pilih tu ketuk kepala dia. So ngaji tak nak. Asal tak ada air tayamum. Baik. Kedua, masuk waktu semayang. Syarat nak tayamum tak boleh awal-awal. Siap-siap lah tayamum, siap-siap. Zuhur tak masuk lagi, Isyak tak masuk lagi, tayamum siap-siap. Tak boleh. Kena masuk waktu dulu. Yakin masuk waktu. Kalau ragu-ragu dikira macam tak masuk. Walaupun dah masuk. Ulama jawab. Dia ragu-ragu. Masuk ke tak? Masuk ke tak? Masuk ke tak? Padahal dah masuk. Tapi ragu-ragu. Dia ambil tayamum dalam keadaan ragu-ragu dah masuk waktu. Tak sah tayamum. Dia kena yakin. Masuk waktu tu. Nanti kita akan masuk ke dalam bab mengenal waktu semayang. Jadi macam mana nak tahu yakin tak yakin waktu semayang tu masuk ke dah? Masuk waktu semayang. Maka tidak sah tayamum bagi semayang fardu sebelum masuk waktunya. Kalau sebelum masuk waktu dia tayamum dulu, tak sah tayamum. Itu semayang fardu. Kemudian macam mana pula dengan semayang sunat? Semayang sunat yang ada waktu pun mengikut macam semayang fardu yang ada waktu. Contoh duha. Semayang sunat duha, dia ambil tayamum sebelum masuk waktu duha, tak sah. Kena masuk dulu waktu duha, baru tayamum, baru boleh semayang sunat duha. Itu syarat tayamum. Kalau semayang sunat yang sabab mutaqaddim. Sabab mutaqaddim ni maksudnya sebabnya sebelum. Contoh sebabnya sebelum semayang tahiyatul masjid. Kita semayang tahiyatul masjid dulu ke atau kita masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu. Jadi maksudnya sebab dia tu sebelum, baru kita semayang. Jadi sebab dia tu sebelum. Maka bila sebab yang jenis sebelum, maka tayamumnya kena buat benda tu dulu. Maksudnya kalau nak semayang tahiyatul masjid dengan guna tayamum, kena masuk masjid dulu, baru tayamum, baru semayang tahiyatul masjid. Kalau daripada luar dia tayamum, lepas tu baru masuk masjid nak semayang tahiyatul masjid, tak sah. Dalam bab tayamum. Tapi dalam bab ambil uduk macam biasalah. Ni dia masuk masjid tu nak ambil uduk. Macam mana? Dia pun panjat kok bumbung, bengong. Uduk tak masalah, ni cerita tayamum. Tu boleh nak? Kalau sabab mukharan, dia semayang ni ada 3 jenis. Sabab mutaqaddim, sabab mukharan dan sabab mutakhir. Sabab mutakhir yang sebabnya selepas. Contoh sabab mutakhir ni semayang hajat. Kita nak hajat tu tunai dulu ke semayang dulu? Semayang dulu, hajat kemudian. Jadi sebabnya jadi kemudian. Itu dipanggil sabab mutakhir. Kemudian ada sabab mukharan. Sabab mukharan ni sebab dengan solat tu sekali. Contoh solat gerhana. Sebabnya waktu tu juga, semayang pun waktu tu juga. Maknanya berserta, bersekali. Itu sabab mukharan. Bagi sabab mukharan, kalau tayamum, kata ulama, contoh semayang istisqa, semayang minta hujan dan semayang gerhana, maka perlu kepada orang ramai dulu. Maknanya suruh orang berkumpul dulu. Orang dah ramai, dah ready nak semayang, baru tayamum. Kalau orang tak ada lagi, tayamum dulu tak sah. Tapi kalau orang tak ada lagi, ataupun tak semayang ramai-ramai, dia nak semayang sendiri, bagi gerhana, pastikan gerhana sudah bermula. Bila gerhana sudah bermula, baru tayamum. Kalau buat awal-awal sebelum gerhana dah tayamum, tak sah tayamum tu. Tu. Sama juga dengan istisqa. Semayang minta hujan, pastikan hujan habis semua turun dulu. Memang kering dah, tak ada hujan, baru boleh tayamum dan semayang sunat istisqa minta hujan. Dia gitu. Ini yang ulama hurai panjang lebar lah dalam bab ni, masuk waktu ni. Ketiga, mencari air dahulu dengan sendirinya. Pertama syarat cari air dengan sendiri dulu. Tadi kita sebut 300 hasta, 9,000 hasta. Atau dengan seorang yang diizinnya, atau perintah orang lain cari air. Kalau kita tak mampu, mungkin kita tak ada kenderaan atau kita sakit, suruh orang mencarikan air untuk kita.
Maka jika ia di dalam kumpulan yang ramai, hendaklah lebih dahulu bertanya-tanya kepada rakan-rakannya. Kalau duduk dalam kelompok ramai-ramai macam perkampungan, kena tanya orang dulu, ada tak air? Tanya habis sebuah rumah ke sebuah rumah, ada tak air? Ada tak air? Ada tak air? Maknanya masalah sini berusaha mencari air sungguh-sungguh, bukan buat lebih kurang. Tapi kalau dia keseorangan, nak tanya siapa? Seorang baru dimaaf. Dan jika ia seorang, diri hendaklah memerhati dan melihat di sekelilingnya. Kalau dia seorang tak ada kawan, tengok atas. Dia tanda-tanda air, ada burung. Bila ada burung pasti ada air, kerana burung memerlukan air. Seperti mana peristiwa Nabi Ismail AS dengan ibunya Siti Hajar. Diletakkan di tanah yang tandus. Kemudian datang malaikat Jibril mengetuk tongkatnya. Ada setengah riwayat kata mengetuk tumit kakinya, maka keluarlah air, nama tu air Zam-Zam. Jadi ada satu puak namanya puak Jurhum. Mereka ni jenis musafir, jalan-jalan, tiba dia nampak ada burung berterbangan daripada jauh. Dia kata kalau ada burung makna ada air. Sedangkan setahu aku, selama mana aku berjalan di kawasan ini memang tak akan ada air. Tapi macam mana boleh ada air ni? Dia pun berlari-lari tengok, rupanya Siti Hajar dengan Nabi Ismail ada di situ, dan memang air keluar melimpah-limpah banyak. Start daripada itulah Puak Jurhum ni minta izin nak duduk buat perkampungan di situ, maka terhasillah perkampungan Mekah sampai ke hari ini. Asalnya sejarah daripada situ. Jadi nak ceritanya, tengok keliling ada burung, maknanya tanda ada air. Kena usaha cari dulu, mengikut adat kebiasaan. Dengar bunyi ke, bunyi air kan, tengok-tengok ringtone dia. Nampaklah bunyi telefon. Bunyi telefon, bunyi air. Mujur bunyi telefon dia, tengok kawan sebelah kencing, memang dengar bunyi air. Nampak? Dia tengok kan. Okey, selesai situ. Keempat, uzur menggunakan air sebab ditakuti cedera pada anggota yang sakit. Dalam keadaan uzur lah. Kalau guna air, sakit makin kuat. Jadi tak boleh guna air. Atau takut hilang nyawa. Kalau kena air je mati terus. Mana tahu ada jenis penyakit macam tu? Mana kita nak tahu? Ni ulama buat contoh. Ataupun kerana berkehendakkan kepada air yang ada padanya. Maksud berkehendak ni macam Anda sebut tadi, air tu nak dipakai untuk benda lain, sama ada untuk minum, atau nak nyuci najis, atau untuk binatang ternakan. Maka air tu terhad, jadi dikira macam tak ada air juga, baru boleh tayamum. Kelima, tanah yang berdebu. Syarat tayamum mesti tanah yang berdebu. Bukan tanah, tapi debu tanah. Bukan ambil tanah stepek tu, kan, debu dia. Kemudian ulama menambah-nambah lagi. Adapun tanah yang bercampur dengan benda asing tak boleh. Contoh tanah campur sini, campur kapur, campur apa semua tak boleh. Dia mesti tanah dan ambil debunya saja. Debu tu maksudnya habuk dia. Kalau kita jalan dekat padang, dekat tanah-tanah ni, kereta lalu kan melekat ke cermin, itu panggil debu tanah. Tu panggil debu tanah. Okey, kalau debu pasir ada khilaf. Ada pandangan yang mengharuskan boleh debu pasir dengan syarat pasirnya mesti halus. Ataupun juga pandangan ulama kata pasir tu dikisar sampai jadi halus sangat, boleh dikira dianggap macam debu juga. Jadi itu khilaf di kalangan ulama. Dan syarat debu tu mesti suci, tak boleh terkena najis yang lain. Benda apa ke, tak boleh kencing ke, sekalipun sudah kering. Kita tahu di tanah tu, baru saat ni tadi siapa duk kencing, lembu kencing situ kan. Tapi kita pergi lepas 2-3 jam tengok kering dah, tetap dikira najis. Nama najis tu najis hukmi, bukan najis aini, bukan najis yang nampak, tapi najis hukmi. Dan walaupun tak nampak dengan mata, tapi dari segi hukum masih lagi bernajis. Sebab apa? Tidak ada siapa membersihkan dia. Jadi tak boleh pakai debu yang najis walaupun najisnya jenis hukmi. Lagi menyucikan, maka jika bercampur tanah itu dengan kapur atau pasir, maka tidak memadai tayamum dengannya. Kalau debu tu campur pasir, campur kapur atau campur benda-benda lain, walaupun suci, tak boleh dibuat tayamum. Kalau tayamum juga tidak sah, gitu. Okey, baik. Kita habiskan sikit fardu tayamum ni. Boleh tak? Boleh.
Sani seorang je boleh. Fardu tayamum. Fardu tayamum maksudnya kita bercara dah hari tu. Fardu wuduk maksudnya rukun wuduk. Fardu tu rukun. Jadi ni rukun tayamum. Maksud rukun tayamum, kena buat benda-benda ni. Tak buat, tak sah tayamum dia. Apa dia? Fardu tayamum itu 4 perkara. Pertama, niat. Mestilah niat. Hendaklah niat tayamum kerana mengharuskan semayang fardu. Niat tayamum tu tujuan dia mengharuskan semayang yang fardu. Tu niat dia. Niatnya mengharuskan semayang yang fardu. Okey, baik. Atau sunat, ataupun semayang sunat, atau kedua-duanya, atau semayang fardu dan juga sunat, atau tawaf lah, atau sebagainya. Jika diniat mengharuskan semayang fardu, maka harus melakukan satu semayang fardu dan beberapa semayang sunat. Kalau dia niat masa tayamum tu sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu, maka apa yang dia boleh buat? Dia boleh semayang zuhur, kemudian semayang ba'diyah rawatib zuhur. Semayang sunat boleh. Dia boleh betul lah. Dia boleh semayang fardu dan dia boleh buat beberapa benda sunat lain, bacaan dan sebagainya, semua boleh. Kalau tawaf sunat lah yang boleh. Yang tak boleh 2 kali wajib tak boleh. Tayamum yang satu tu dia nak pakai untuk semayang fardu zuhur dengan semayang asar, tak boleh. Zuhur kalau tayamum untuk satu fardu, satu tayamum untuk satu fardu. Kalau semayang zuhur dah tak boleh guna untuk fardu yang lain, tapi guna untuk sunat yang lain boleh. Boleh faham? Hatta sembahyang jamak, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Okey. Contoh dia nak semayang jamak, dia musafir, semayang zuhur dengan asar, buat jamak qasar, zuhur 2, asar 2. Jadi air tak ada, dia pun tayamum. Tayamum yang pertama sah untuk zuhur tu saja. Habis zuhur tu dia kena tayamum lain untuk jamak semayang asar pula. Boleh ke Ustaz? Sebab zuhur dengan asar tu kan kena terus buat, betul. Tapi renggang antara jamak satu semayang dengan satu semayang tak boleh terlampau lama. Maksud terlampau lama itu dengan kadang-kadang semayang 2 rakaat. Tayamum kan lama sangat, muka dengan tangan je kan. Dia gitu. Jadi yang membuat lambat sangat tu kenapa? Jadi itu. Adapun semayang Jumaat, khutbah khutbah dengan solat Jumaat ini berlaku khilaf. Mengikut Imam Romli tak boleh, kena lain-lain tayamumnya. Khutbah tayamum pertama, lepas habis khutbah dia nak sembahyang Jumaat, dia kena tayamum kali kedua untuk mengharuskan solat Jumaat pula. Kerana pegangan Imam Romli, khutbah Jumaat itu fardu, sembahyang Jumaat pun fardu, 2 kali fardu, tak boleh dalam satu tayamum. Tetapi pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar kata boleh. Kerana pegangan pandangan Imam Ibnu Hajar, khutbah itu fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Bila fardu kifayah memadai seorang saja buat, yang lain dah jadi sunat sahaja. Jadi maknanya dia bukan fardu yang jenis fardu totok-totok. Jadi kata Imam Ibnu Hajar boleh. Jadi terpulang, tak payah gaduh lah. Dalam masalah tayamum bagi semayang Jumaat dan khutbah Jumaat ada 2 kaul. Dua-dua imam tu duduk dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Lepas tu kita kena faham. Anak dulu masa belum ngaji pondok pun kita ingat khilaf mazhab ni 4 mazhab tu je. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ingat itu je. Tak, rupanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i ni pun ada banyak kaul. Kaul-kaul tu maksudnya pandangan-pandangan. Ada pandangan Imam Romli, ada pandangan Imam Ibnu Hajar, ada pandangan Imam Nawawi. Jadi kita kena tahu dalam mazhab kita pun ada banyak khilaf juga dah. Walaupun mazhab yang sama. Itu. Dah ngaji baru tahu. Itulah pentingnya mengaji, baru kita tahu nak. Tetapi adapun jika diniat mengharuskan semayang sunat, maka tidak harus melakukan semayang fardu. Tapi kalau dia niat, masa niat tayamum tu dia niat nak semayang duha, maka tak boleh buat benda yang fardu. Untuk buat benda sunat saja boleh.
Sembahyang duha atau baca Quran, benda-benda sunat lah. Benda wajib tak boleh sebab dia gini niat benda sunat. Itu. Kalau dia niat untuk mengharuskan membaca Quran, saja aku bertayamum untuk mengharuskan memegang Al-Quran, baca Quran tak ada masalah. Kalau dalam keadaan tak ada wuduk, boleh tak baca Quran? Boleh. Yang tak boleh tadi kita belajar dalam masalah hadas kecil, iaitu menyentuh atau memegang. Baca boleh. Quran tu ada orang lain buka, kita baca boleh dengan tidak menyentuhnya ataupun mengulang ayat Quran. Yang tak boleh baca ni bila hadas besar, hadas kecil tak apa. Yang ni dia niat tayamum tadi sebab dia nak pegang Quran. Maka kalau dia niat tayamum untuk pegang Quran, dia hanya boleh pegang Quran, yang tak boleh. Tu semua yang dibicarakan oleh ulama dalam masalah niat, penting. Jadi nak mudahnya, niat saja nak mengerjakan solat fardu, jadi semua boleh buat. Benda sunat semua boleh buat. Tapi kena ingat, satu tayamum untuk satu fardu. Tapi jangan salah faham. Ada orang salah faham, dia tayamum untuk solat fardu zuhur, lepas habis salam zuhur tayamum dia batal. Siapa kata batal? Tak batal tayamum dia. Batal ni ada sebab-sebab lain, datang air dan sebagainya. Nanti kita akan bicara dalam bab perkara yang membatalkan tayamum. Tak batal, cuma tak boleh buat fardu yang lain. Adapun sunat semua boleh. Selagi mana tayamumnya tak batal. Wajib menyertai niat dengan memindahkan tanah ke tapak tangan. Masa mana nak niat? Masa tangan kita pergi tekak atas debu, bila debu melekat ke tangan, masa tu masuk niat. Masa tu masuk niat, saja aku niat ni. Kemudian niat tu mesti berkekalan, jangan niat ke kona ke lain sampailah debu sampai ke muka. Mengekalkan niat, hendaklah berkekalan niat itu hingga menyapu akan sebahagian daripada muka. Selesai. Kedua, menyapu muka, iaitu menyampaikan tanah kepada sekalian muka. Tekak muka. Dia gini cara dia. Ni tanah, debu, kita pun tepuk, angkat. Sunat kita kurangkan debunya dengan cara menepuk. Jangan tepuk sini. Kalau tepuk sini, debu tu jatuh balik, jadi debu ni mustakmal. Jadi tepuk tempat lain. Tepuk tempat lain biar kurang. Sunat kurang, bukan kita tak puas sikit ni. Gitu. Ni bukan macam wuduk je air kena rata semua. Tak, debu ni syarat saja. Tepuk kat luar, kemudian sapu. Sapu jangan digosok-gosok. Banyak orang salah faham. Sebab kalau digosok-gosok, takut kita tindih balik, dia jadi mustakmal. Jadi sekali lalu saja. Dah, mudah aja. Sebab tu cakap tayamum ni senang, sekejap je. Tu. Kita buat jadi payah. Dah lah dia salah ambil debu. Dia ambil debu simen mana tah, jenis keras kasar gitu. Dia pula gosok memang nampak bercolok-colok gini muka. Tu kata tak reti. Ada tak sekali lagi saja. Gitu saja. Baik, ketiga, menyapu dua tangan serta dua siku. Kemudian baru sapu tangan. Sapu tangan macam mana? Dia buka lah benda-benda yang mengganggu dia. Jam, cincin ke sebagainya. Kita pun tepuk. Jangan tepuk debu yang tadi, sebab debu tadi sudah digunakan jadi mustakmal. Tepuk debu lain. Dulu Tok Guru ajar siap bawa dengan talam, bubu bedak. Belajar kan ni kat dalam masjid ni. Tunjuk macam mana nak buat. Kan? Tepuk, lepas tu ketukkan dia. Lepas tu macam mana tangan? Dahulukan tangan kanan. Okey, dahulukan tangan kanan. Mula daripada sini dah ada debu, tak payahlah sapu, sinilah. Start daripada sini, tarik sampai ke siku. Sing-singkan bagi banyak sikit. Sini siku, pusing ke atas, tarik ke depan, lalu kat sini, lepas tu lalu atas ibu jari ni, ini masuk sini pula. Dah, selesai. Jangan gosok-gosok. Lalu je. Kan? Gitu. Gitu. Sekira-kira debu tu semua kenalah. Kena semua. Jadi lalu bawah dulu, lalu bawah, tarik atas, lalu bawah balik, tarik atas. Dah, selesai. Bukan payah. Kalau nak mandi wajib, air tak ada, kemudian kita tayamum, macam mana? Guling atas tanah ke benda? Muka dengan tangan juga. Jangan buat bengong gitu. Nampak? Sebab dia faham mandi wajib kena semua. Jadi ini guling habis tanah atas semua muka. Dah, muka dengan tangan juga.
Itu je. Tayamum ingat dua ni je, muka dengan tangan, muka dengan tangan. Tak ada tayamum kaki. Ni sapu kaki. Tak ada tayamum anggota lain. Muka, tangan. Pegang sampai bila-bila. Ingat muka, tangan, muka, tangan. Boleh ingat kan ni? Makan mi goreng lagi, muka kaki, muka kaki. Ingat betul-betul lah. Tidak wajib menyampaikan tanah ke bawah kuku. Tak payah sampai macam wuduk ya kita bersihkan kuku. Ni tak. Benda ni sebenarnya tayamum bukanlah makna kata apa orang cakap apa? Macam sama macam wuduk tak. Dia cuma mengharuskan semayang. Sebenarnya tak boleh semayang tanpa wuduk, tapi tayamum tu untuk mengharuskan sahaja. Dia gitu. Baik. Tidak wajib menyampaikan tanah ke bawah kuku dan kepada pangkal-pangkal bulu. Macam wuduk kita belajar dulu, bulu-bulu semua kena. Ni tak payah, sekadar lalu saja. Yang tumbuh pada muka dan tangan, dan jangan berulang-ulang menyapu kerana jadi mustakmal. Jangan ulang-ulang gosok-gosok, nanti jadi mustakmal. Memindahkan tanah itu ialah dengan ditepukkan tapak tangan pada tanah atau debu yang disediakan itu. Jika lekat ia pada tangan dengan tidak ditepuk, maka memadailah dengan meletakkan tangan pada tanah itu. Kalau kita letak macam ni pun debu dah lekat, memadai letak. Tapi kalau letak macam ni debu tak lekat, perlu hajat pada tepuk, kena tepuk. Baru tepuk. Keempat, tertib. Tertib maka wajib dahulukan menyapu muka, kemudian menyapu dua tangan. Muka dulu, jangan tangan. Kalau dia tersilap macam mana? Dia pergi buat tangan dulu. Sebab beria sangat macam nak bersilat tadi, dia pun buat tangan dulu. Lepas tu baru buat muka. Yang sah muka saja, tangan belum. Jadi bila kalau dia buat tangan dulu, lepas tu baru buat muka, muka tu sah dah. Kemudian kena buat balik tangan tu. Okey, dia begitu. Misal lafaz niat, contoh niat tayamum. Nawaitu tayamuma istibahatulis solah lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku tayamum kerana mengharuskan bagi sembahyang kerana Allah Ta'ala. Okay, selesai. Kemudian ada soalan. Seorang bagus gak dia tanya tu, kebetulan memang kita sampai kat bab tayamum. Berlaku aksiden motor kot tak tahulah, kakinya bersimen. Jadi macam mana nak ambil uduk dan macam mana nak semayang. Okey, dengar betul-betul, ini ilmu. Okey, bila nak kita tayamum ganti tempat yang tak sampai air disebabkan kena simen, dipanggil jabirah dalam bahasa Arab. Ada satu bab khusus dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tebal, namanya bab jabirah. Jabirah tu maksudnya benda yang tertutup pada anggota wuduk dan sebagainya. Jadi contoh, satu tayamum untuk satu anggota yang tak sampai air. Jadi kalau dua anggota tak boleh sampai air, dua kali tayamum. Cuba bagi satu contoh. Kat mana yang dia bersimen? Anda tunjukkan. Cuba bagi satu. Tangan mana? Tangan kanan. Semua ke separuh? Dia main apa? Mercun ke benda? Macam bola ke macam ketupat ke apa? Accident. Yang mana pecah? Semua ke jari saja? Semua satu tangan kena simen. Okey, kalau semua tangan kena simen, macam mana nak buat? Okey, ambil wuduk ikut tertib. Tertib mana? Basuh mana dulu? Muka. Muka boleh tak kena air? Boleh. Sebab masa jatuh tu dia tahan tangan gini. Muka steady. Jadi muka tak ada apa-apa. Jadi muka basuh dengan air. Basuh air, tak ada masalah. Tangan kiri boleh lagi kan? Basuh air. Selesai, kemudian nak basuh tangan kanan. Masalah tangan kanan daripada sini sampai sini simen semua. Jadi ambil air, kata ulama, sapu di atas simen. Sapu saja. Ambil air, sapu. Kemudian bila dah sapu, ambil debu tayamum, kita tayamum. Tayamum, mana tayamum? Muka dan tangan. Macam mana nak tayamum muka, tangan kanan simen? Kan tangan kiri ada. Tayamum. Tapi jangan ulang selalu tempat sekali lalu macam ni, tak apa. Lepas tu yang kanan sapu atas simen tu. Dan tangan kiri nak tahu macam mana? Kalau boleh gerak gini, gerak. Kalau tak boleh, nampak? Minta orang lain tayamumkan, masuk, sapukan tangan kita. Sebab tayamum mesti dengan muka dengan tangan juga. Tak kira lah macam mana pun.
Kalau dia power boleh guna kaki, pakai kaki. Tepuk kaki dia sapu sini. Kalau power lah nak berpusing-pusing, tak apalah, minta tolong orang buat kan, boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian lepas dah selesai tangan kanan, sambung balik ikut tertib. Tangan kiri basuh macam biasa, pakai air, lepas tu basuh kepala, basuh kaki, selesai. Dia itu. Itu kalau satu anggota. Contoh lain, dua anggota pula cedera. Macam mana? Tangan kanan sekali lagi dia jatuh lagi sekali. Kali ni dia tahan dengan kaki kiri pula. Tangan kanan baru semalam accident, hari tu esok accident pula, tahan kaki pula. Simen ni tak buka lagi, kaki pula simen satu lagi kiri. Okey, macam mana nak buat? Macam biasa basuh muka dengan air sampai kat tangan, buat macam tadi, sapukan air dulu atas simen, lepas tu tayamum muka dengan tangan, lepas tu sambung basuh tangan kiri, lepas tu basuh kepala, lepas tu basuh kaki kanan sampai kat kaki kiri simen. Jadi macam mana nak buat? Ambil air sapu ke kaki kiri, lepas tu tayamum sekali lagi untuk kaki kiri yang tak kena air tu. Tayamumkan dia kan. Tayamum macam biasalah, muka dengan tangan juga, walaupun yang kena tu kaki belah kiri. Okey. Itu jadi kawan tu soalan dia tunjuk, dia hantar gambar. Dia hantar gambar tengok kaki dia bersimen. Jadi buat macam itulah kaki dia tadi tu. Kemudian bila dah sah wuduk tu nak semayang. Okey. Dengan betul-betul semayang, orang yang tak boleh nak berdiri dan sebagainya ni. Kalau sembahyangnya boleh berdiri, wajib dia berdiri. Dia wajib dia berdiri kalau dia boleh berdiri. Tapi jangan kita faham orang boleh berjalan mesti boleh berdiri. Tak, jalan lain, diri lain. Jadi kita tengok dia boleh berjalan, kita kata berjalan boleh, takkan berdiri tak boleh. Tak sama. Jalan lain, berdiri lain. Okey. Jadi kita tanya dia dulu, orang tu sendiri, dia boleh tak berdiri? Dia kata boleh, wajib berdiri semayang. Kalau dia kata tak boleh, tapi kalau disandarkan dengan apa-apa, boleh tak berdiri? Wajib dia sandar dengan apa-apa. Contoh sandangan dinding atau sandangan tongkat atau apa pun sekali. Selagi mana dia boleh berdiri dengan kukuh. Tapi kalau sandangan tongkat pun dia berdiri tu tak stabil, baru boleh duduk. Tapi dengan syarat mesti diri dulu. Katalah dia boleh, kita tanya dia boleh tak berdiri? Boleh Ustaz, tapi tak boleh lama. Jadi tak boleh lama, diri dulu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, diri. Setakat mana dia boleh berdiri? Katalah setakat baca doa iftitah, masuk imam baca Fatihah, dia tak larat dah, kaki dah menggeletar dah, baru duduk. Bukan dalam takbir tu duduk. Sebab dia boleh berdiri. Yang boleh takbir dalam keadaan duduk, diri pun memang tak boleh daripada awal dah. Ada satu pelajar pondok kita, nama dia kami panggil dia Abang Syam. Abang Syam ke? Abang apa? Lupa dah. Dia gedak. Ada. Dia sejak lahir tulang kaki dia bengkok. Dia ada kaki tapi tulang kaki tu bengkok. Dia tak boleh berdiri sampai bila-bila. Memang tak boleh berdiri. Dia kalau berjalan ngesot merangkak. Di mana-mana pun merangkak. Dia lah, kalau sekarang Cik Nan paling awal kan. Kalau dulu dia paling awal. Paling awal naik masjid. Akan dengar dia ambil mic, dia baca zikir pagi-pagi subuh. Dia orang first yang akan masuk dalam masjid. Merangkak je kehidupan dia. Gimana-mana pun merangkak. Tapi kita sediakan kursi roda lah. Dia naik kursi roda. Jadi macam dia takbir dalam keadaan duduk. Sebab apa? Memang takkan boleh berdiri. Kita kata diri bang. Dia kata kalau kaki ni boleh sepak, aku sepak dah. Dia kata dah, memang tak boleh berdiri. Dia suruh berdiri, memang tak boleh lah. Faham? Yang ni orang tu boleh diri, tapi mungkin tak boleh diri lama. Jadi wajib dalam takbiratul ihram berdiri dulu. Kemudian bila dah tak tahan baru duduk. Okey, baik. Duduk pula ada macam-macam jenis. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash, ada duduk tarabuk. Mana-mana duduk pun kata ulama boleh. Dahulukan duduk di lantai, duduk di bawah sebelum kursi, duduk di bawah dulu. Duduk di bawah dulu. Duduk iftirash tu duduk tahiyat. Tahiyat mana? Duduk iftirash awal ke akhir? Awal. Duduk tawarruk tahiyat akhir. Yang afdalnya bila sembahyang duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Ataupun kalau tak mampu duduk tarabuk. Duduk tarabuk tu duduk bersila. Macam Tok Guru kita buat.
Kalau Tok Guru kalau perasan Tok Guru semayang sunat duduk bersila. Itu namanya dalam bahasa Arab tarabbuk. Duduk bawah dulu. Tapi kalau duduk bawah tak boleh. Ataupun contoh gini, dia semayang mula-mula semayang berdiri. Lepas tu dia tak tahan, dia pun turun ke bawah duduk. Dia pun duduk. Bila dia dah duduk macam mana? Nak rukuk. Kalau dia mampu berdiri semula, kena berdiri. Dalam keadaan rukuk tu kena berdiri balik. Tapi kalau memang tak mampu nak bangun balik, kalau nak bangun pun boleh, tapi makan masa sikit sebab nak setting habis. Nak pusing kot sana, pusing kot sini. Penat Sekali tertinggal Tok Imam pula. Tok Imam laju, Tok Imam muda kan. Tok Imam pula je belakang. Dia ada belakang. Kawan tu jenuh nak kejar. Jadi kalau macam tu memadai dia rukuk dalam keadaan duduk. Rukuk separuh gini, sujud. Tapi kalau duduk bawah memang boleh sujud lah. Selalunya lah kan. Dia pun sujud terus lah. Bila sujud terus, rukuk separuh gitu. Sujud terus. Duduk balik lah. Duduk antara sujud. Begitu juga. Kemudian bila nak bangkit rakaat kedua, dia boleh bangkit tak? Kalau boleh bangkit balik. Kalau tak boleh, kekal duduk. Begitu. Okey, itu bagi duduk bawah. Katalah tak boleh duduk bawah Ustaz, kaki tak boleh lipat. Kalau kaki lipatlah selama-lama kaki ni. Tak boleh lurus dah kaki tu. Kan? Jadi tak boleh lipat Ustaz. Lipat sakit Ustaz. Anda kata. Sebab dia yang tahu, dia rasa sakit macam mana. Kita tak boleh nak ni kan. Kita ajar dari segi ilmu je. Tapi bergantung pada orang tu sendirilah. Kata dia tak boleh lipat, maka baru boleh duduk atas kerusi. Kerusi itulah kali. Duduk atas kerusi. Tapi tengok, kalau dia boleh berdiri, wajib berdiri. Masa nak sujud tak boleh turun bawah. Baru sujud dan duduk atas kerusi. Tapi masa boleh dia berdiri, kursi duduk belakang, berdiri. Rukuk boleh. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sampai nak ke sujud, turun bawah ni tak boleh. Kalau turun jam. Jadi masa nak turun tu duduk. Bila duduk atas kursi baru sujud. Sujud tu sekira-kira sahaja. Gitu. Tengok pada kat mana yang tak boleh buat. Yang tak boleh sujud, hanya sujud saja, ganti tempat. Jangan ganti semua. Yang mana boleh buat, kena buat, wajib buat sebab ini rukun sembahyang. Jadi okey, kalau dia tak boleh berdiri, duduk atas kursi, nak duduk bawah pun tak boleh, baru duduk atas kursi. Okey, duduk atas kursi. Jadi masa nak rukuk, boleh tak rukuk berdiri? Kalau boleh rukuk, kena bangun balik dan rukuk. Kalau tak boleh, rukuk dalam atas kursi. Kemudian nak sujud pula, boleh tak turun bawah sujud? Kadang-kadang ada orang dia tak boleh berdiri je, tapi sujud boleh. Maka wajib dia sujud ke bawah walaupun tadi dia duduk atas kursi. Sebab yang tak boleh berdiri, sujud boleh. Tengok pada yang tak boleh. Jadi sujud. Lepas tu duduk sujud. Tengok boleh tak? Kalau tak boleh, kena naik atas kursi balik, naik balik atas kursi. Jangan kawan naya pula pergi tarik kursi. Boom jatuh. Elok boleh semayang duduk atas kursi lah. Kali semayang baring terus kawan tu. Dah jatuh pula, patah pula tulang belakang kan. Tapi sungguh berlaku di Surau Taman Delima Beruah. Kawan tu semayang atas kursi. Lepas tu pula dia letak kursi tu belakang sikit. Ni kesilapan. Orang yang semayang atas kursi, macam mana nak bagi sama sah dengan orang lain? Jangan kira kaki dia, kira belakang dia. Belakang dia mesti sama dengan belakang orang lain. Walaupun kursinya ke depan sedikit, tak ada masalah. Belakang sama. Ni tak, dia berdiri macam orang lain, kursi tu dia letak belakang. Kawan tu datang masbuk, datang tengok siapa dia letak kursi tengah-tengah ni. Dia pun pergi alih. Dia pergi semayang belakang kawan tu. Jadi bila kawan tu naik nak duduk, duduk atas dia tu apa? Lah kali minggu depan 2 orang semayang atas kursi. Kena tengok sama ke kan? Jangan pandai-pandai pergi alih. Tengok orang. Lepas tu ulama galakkan kursi biar pakai kursi yang jenis kecil, yang mudah. Jangan kursi ini sopa awak. Jangan gawa siap kursi urut. Itu tak boleh. Nak kursi kecil je, jenis kursi boleh lipat. Supaya apa? Supaya masa dia berdiri nanti nampak masih sama dengan sah orang lain sekira-kira. Sebab bila kursi kecil dia bolehlah diri rapat sikit. Kalau kursi besar dia kena ke depan sangat. Kan? Nanti nampak sah tu macam bengkang-bengkok. Kemudian orang yang semayang atas kursi, dia kena semayang di hujung-hujung kerana tidak merosakkan imej jemaah. Tapi kalau orang lain lambat datang, dia dah semayang tengah dah, tak apa, tak ada masalah. Jangan pergi alih pula. Kawan tu angkat dengan dia dengan kursi-kursi. Gitu tepi.
Biarlah dia. Kan? Dah siapa suruh mu lambat? Orang main atas kursi datang awal. Kan? Contoh itu. Boleh lah. Itu tentang semayang bagi orang yang sakit. Selesai. Kemudian kita tambah sikit lagi nah, sikit lagi. Ini semua ilmu ni. Kalau orang yang bertayamum tadi tu, solat dia kena qada ke tak kena qada? Itu nak kena tahu. Mana tahu nanti esok kita sakit, kena tampal simen sebagainya. Okey. Wajib ni ana rujuk dalam kitab Matla'ul Badrain. Belilah ni. Keluaran Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia ada 3 jilid semua sekali. Dia dah mudahkan. Asalnya Matla'ul Badrain tu tebal. Memang kita nak cari pun susah. Ni dia dah mudahkan. Boleh nak rujuk. Dia kata yang pertama, wajib mengqada solat bagi kes tayamum kerana balutan tampal pada anggota tayamum secara mutlak. Kalau tempat yang bersimen itu, bertampal itu di anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Muka dengan tangan. Jadi kalau simen kaki wajib tak qada? Belum masuk lagi. Tapi kalau tempat simen tu anggota tayamum, bukan anggota wuduk, anggota tayamum, muka ataupun tangan. Jadi tangan simen, kompom memang wajib qada balik. Wajib kena ganti balik semayang. Tak boleh pakai terus yang itu. Itu secara mutlak, tidak ada khilaf di kalangan mazhab. Kemudian yang berlaku khilaf ni ada beberapa lain. Jika bukan pada anggota tayamum, seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika wuduk, bukan tayamum. Anggota wuduk 4, muka, tangan, kepala, kaki. Anggota tayamum 2 je, muka dengan tangan. Yang ni simen dia kat kaki. Bila simen kat kaki, kaki bukan anggota tayamum, kaki anggota wuduk. Jadi macam mana? Dia ada 4 hukum yang berbeza. Yang pertama, jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib qada. Maksudnya sebelum simen tu memang dia tak ada wuduk. Memang dia dalam keadaan berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Kemudian baru simen, wajib qada semayangnya. Kalau dia tayamum semua tu. Itu yang pertama. Hukum yang kedua pula, jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga qada. Masa dia ambil wuduk, masa sebelum simen dia dah ambil wuduk siap-siap. Tapi masa lepas dia ambil wuduk, dia pergi pijak tahi. Tak banyak manalah tahi lembu. Lekat atas habis kat kuku-kuku celah jari ni, melekat habis. Lepas tu doktor kata malah aku nak cuci simen tu dah, simen dengan tahi-tahi sekali. Maka wajib qada. Sebab wajib qada, dalam simen tu ada tahi. Tapi semayang, masa dia semayang tu memang sah, tapi kena qada semula. Yang ketiga, jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan, tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat keperluan menggunakannya, wajib juga qada. Dia sebelum simen, dia dah ambil uduk siap-siap. Najis pun tak ada, dah tengok bersih. Tapi sebab simen tu terlalu banyak, sebiji kaki simen. Kalau sikit halus-halus tak apa, maaf. Plaster, kan? Plaster saja dimaaf. Ni simen satu kaki. Bila semua sekali dan bawah tu banyak anggota yang tertutup, juga. Yang keempat, jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib qada. Macam contoh kita buat tadi, pecah satu tangan, pecah satu kaki. Ni dia main mercun je tadi, mercun bola. Kan? Ada seorang tu, member tu, dia suka sakat orang. Kan? Kawan tu main pong, dia tengah tidur. Pong, meletup. Kata kau hajar tu, dia nak balas dendam lah. Kebetulan memang dia simpan dalam poket dia mercun bola. Ni cerita raya lah ni. Dia pun ambil lighter tangan kiri, mercun bola tangan kanan. Jadi dia bakar. Dia sangka yang dia pegang mercun tu tangan kiri. Sebenarnya yang dia pegang mercun tangan kanan. Dia pun baling. Rupanya yang dia baling tu lighter. Yang mercun kat tangan. Meletup tangan. Pom, berkecai. Nak kecai. Jadi macam mana nak buat? Jadi bila macam ni, separuh saja, sikit saja. Katalah jari saja. Tak ada 5 dah, tinggal 1 je jari. Nampak? Jadi basuh muka macam biasa. Kemudian basuh tangan, tempat yang boleh
kena air. Mana boleh kena air? Semua ni boleh kena air lagi. Sini je tak boleh ni. Sebab sini tengah sakit. Basuh sini. Boleh basuh. Tapi bukan simen semua. Sini je. Berbalut-balut. Basuh sini. Kemudian barulah kita tayamum untuk niat menggantikan tempat yang tak kena air yang sedikit ini. Okey. Jadi kata ulama, bila yang sedikit ini sahaja tak wajib qada. Yang tu baru tak qada. 3 atas tadi semua wajib qada. Yang tak wajib qada satu je yang nombor 4 ni. Yang mana? Bila tertutupnya itu hanya sedikit sekadar hajat. Bukan keseluruhannya yang tertutup. Sebab ni penting. Sebab ni kita nak tahu kita kena semayang balik ke tidak, semayang balik ke tidak. Jadi kena tengok betul-betul lah. Kalau pecah tadi tu bukan sangkat tangan pecah, dia letak ke mulut pula dengan muka-muka pecah. Jadi berbalut habis kepala, balut habis tangan. Nak tayamum 2 kali ke sekali? Sekali. Sebab muka dengan tangan itu bertertib. Sekali tertibnya maka memadai satu tayamum itu mengganti tempat muka dan tangan. Kemudian nak basuh muka je hancur, kepala elok, kepala sambung balik macam biasa, kaki sambung balik macam biasa. Kalau tempat fardu wuduk tu berdekatan, sebelah menyebelah. Tapi kalau berselang dengan anggota lain kena buat 2 kali. Faham? Tapi kalau semua pecah, muka pecah, tangan pecah, kepala pecah matilah, tapi hancurlah sikit, tak mati lagi. Kaki pun pecah. Semua tu anggota wuduk pecah. Jadi kena ganti dengan tayamum. Berapa kali nak tayamum? Sekali sahaja. Sebab apa? Sebab semua sekali. Boleh faham? Dia begitu. Okey nah, jelas lah. Tak jelas nanti tanya lain lah. Jadi gitu nah. Jadi moga-moga menjawab soalan pada sahabat yang bertanya tu macam mana nak selesaikan. Tapi sebaik-baiknya sebab sahabat ni duduk jauh. Jadi kita sebaik-baiknya kita nasihatkan pergi rujuk ustaz yang berdekatan, senang dia tunjuk depan mata terus. Melalui gambaran ni saja takut jadi ada mentang mana salah faham dan sebagainya. Ini sekadar ilmu. Kemudian bila nak praktikkan betul-betul, tanya orang yang betul-betul, tunjuk depan-depan. Baru kita tengok tu, kita buat tu dengan kadar yakin yang sah. Okey. Kemudian ada satu lagi soalan ni, sikit je soalan dia. Orang tanya macam mana kalau kita semayang ada atas tikar sejadah yang ada gambar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sebab ada di hantar satu video, ada satu orang konon-konon syekh lah, dia kata haram semayang atas gambar yang ada ni, macam ni, gambar Kaabah. Gambar Kaabah ada ni. Kerana dia berdalilkan Kaabah kan tempat yang kita sayang, Allah muliakan, kita pergi pijak atas dia, maka hukumnya haram, dia kata. Kemudian dia dalilkan, dia kiaskan dengan mak bapak kita. Macam contoh dia kata, mak bapak kita sayang, boleh ke kita pijak gambar mak bapak kita? Sekali dengar macam betul, kita pun ya juga, habis buang sejadah semua. Pada ulama mazhab kita Syafi'i dan akidah ahli sunnah wal jamaah telah menjawab hukumnya harus, tak ada masalah. Yang haram kalau niatnya menghina, macam tadi anda sebut tadi. Nah, ni gambar Kaabah, siap pijak. Niat menghina haram. Tapi kalau pijak bukan niat menghina, tak haram. Tak payah kata pijak gambar Kaabah, pijak Kaabah tak haram. Betul tak? Nu orang panjat atas bumbung Kaabah nak bersihkan bumbung, dia pijak tak Kaabah? Pijak. Masjid Nabawi dia naik atas bumbung. Nah, pijak juga, nak pasang oning, nak pasang apa, kan pijak atas masjid tu. Tak payah kata masjid kita nak naik atas ni. Tak boleh pijak ni masjid ni. Dia nak pasang speaker, dah pasang bawah kan. Jangan jadi bengong sangat. Tu lah. Tu ilmu. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau niat memang nak menghina, tak payah kata pijak bumbung masjid, pijak gambar masjid dengan niat menghina pun haram. Niat menghina tu yang haram. Ada. Jadi tak ada masalah. Cuma yang lebih afdal kata ulama, pakailah hamparan tempat semayang, sejadah dan sebagainya yang tidak bergambar. Kalau ahli sufi, mereka lapik kain putih. Itu lebih baik dan lebih afdal. Ataupun ikut para habaib kita atau ulama-ulama kita, pakai kain rida menjadi hamparan semayang. Ataupun sejadah-sejadah yang gambarnya sekadar gambar bunga. Tapi kalau gambar Kaabah tadi, gambar masjid tadi, tetap hukumnya harus selagi mana tidak meniatkan untuk menghina. Tak ada masalah. Jadi tak payah gaduh. Jadi gitu. Jadi berhati-hatilah yang dalam viral, dalam Google kan. Takut-takut ada jenis yang fahaman Wahabi dan sebagainya. Jadi apa-apa rujuk ulama kita.
Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.